Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat menyambung sesi tazkirah ringkas kita pada kali ini yang masih lagi berkisar berkaitan dengan husnul khatimah. InsyaAllah pada kali ini kita akan huraikan apakah ciri-ciri ataupun apakah penyebab-penyebab kepada sebuah husnul khatimah itu. Setiap yang hidup pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap kematian itu pastinya setiap insan inginkan, bercita-cita untuk mendapatkan husnul khatimah. Lalu apakah menjadi penyebab kepada husnul khatimah itu? Di antara penyebab-penyebab kepada husnul khatimah yang pertamanya ialah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat utama di dalam penerimaan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ikhlas kepada Allah dan jauhkan dari niat-niat duniawi di dalam kita beribadah, yang mana niat-niat duniawi yang mengatasi kepada keikhlasan itu akan merosakkan amalan-amalan kita. Ada satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang mana ia hadir bersama dengan Rasulullah di dalam peperangan Uhud. Sahabat ini amat hebat di dalam peperangan sehingga kan sahabat-sahabat yang lain terpesona dengan kehebatannya berperang di dalam peperangan Uhud tersebut. Namun apabila berakhirnya peperangan, lalu dikumpulkan para sahabat yang telah syahid di dalam peperangan tersebut. Lalu dilihat kepada sahabat yang hebat berperang tadi, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu, huwa min ahli nar, dia adalah daripada kalangan ahli neraka. Lalu terkejut para sahabat yang lain, kenapakah sahabat yang hebat berperang tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli neraka? Lalu kata Nabi memberi penerangan kepada para sahabat bahawasanya sahabat ini adalah seorang yang munafik. Ia berperang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat dia menghadapi kesakitan, keperitan, kepedihan, tubuh-tubuhnya dilukai di dalam peperangan, lalu dia telah membunuh dirinya di dalam peperangan tersebut dengan menikam dirinya sendiri, dan ia mati tidak di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan, perkara yang penting di dalam kehidupan kita, pastikan setiap ibadah kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ikhlas itu adalah prasyarat penerimaan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, menjadi penyebab kepada untuk kita mendapat husnul khatimah ialah kita perbanyakkan beribadah, kita perbanyakkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Setiap manusia, al-insan, kullul insan khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia ini melakukan kesilapan, kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesilapan itu ialah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara manusia, di antara dosa yang dilakukan oleh manusia ini ialah menunda-nunda istighfar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, asari'u ila maghfiratin min rabbikum. Percepatkanlah, bersegeralah kamu kepada maghfirah ataupun kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Bersegera kita untuk memohon taubat, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana istighfar ini adalah suatu ibadah penghapus, ibadah yang sangat ringan yang menjadi penghapus kepada dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja menyebut astaghfirullahalazim, maka dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, orang yang berdosa mesti melakukan dua perkara, kata ulama. Yang pertamanya ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ialah melakukan kebaikan setelah ia melakukan dosa. Jadi dua perkara dulu.
yang berkaitan dengan penyebab kepada kita mendapat husnul khatimah. Yang pertamanya ialah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita beribadah, dan yang keduanya ialah perbanyakkanlah taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita insan biasa, kita banyak melakukan kesilapan, kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Lalu kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Taala agar dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal menjemput kita. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.